Al-Quran bukan sekadar sebuah buku, ia adalah mukjizat yang hidup, sentiasa segar dan relevan untuk setiap zaman dan generasi. Ia adalah pesanan terakhir Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad. Selawat dan salam ke atas baginda, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Al-Quran bukan buku sejarah atau koleksi cerita semata-mata. Ia adalah petunjuk ilahi yang berbicara kepada Anda, di setiap detik kehidupan Anda, memberi jawaban kepada persoalan hati. Kata-katanya melampaui masa, membuka hati, menyembuhkan luka, dan membimbing jiwa yang sesat. Ia menenangkan kegelisahan dan memberi harapan di saat paling gelap. Al-Quran adalah tali dari Allah. Peganglah ia, dan Anda tidak akan pernah tersesat, walau dimanapun Anda berada. Ramai membayangkan mukjizat sebagai persembahan yang hebat, tetapi mukjizat Al-Quran berbeza. Ia bersifat intelektual, rohani, dan abadi, memberi kesan mendalam kepada hati dan minda. Bahasa Al-Quran sempurna, strukturnya tanpa celah, mesejnya tiada tandingan. Tiada siapa yang pernah menirunya, walau dicabar berkali-kali. Allah mencabar. Jika kamu ragu, hasilkanlah satu surah yang serupa dengannya. Tiada siapa yang berjaya. Mukjizat Al-Quran adalah pribadi, menyentuh setiap insan dengan cara yang unik. Apabila Anda sesat, ia membimbing Anda. Ketika Anda buntu, ia memberi jalan keluar dan harapan baru. Apabila Anda bersyukur, ia mengajar Anda cara berterima kasih. Ia mengingatkan Anda untuk sentiasa rendah hati dan menghargai nikmat. Apabila Anda berjuang, ia mengingatkan Anda tentang ketabahan para nabi, memberi inspirasi untuk terus tabah dan sabar. Ia adalah teman Anda, panduan Anda, penenang Anda, perbualan langsung dengan pencipta Anda, setiap kali Anda membacanya. Al-Quran adalah peta harta karun, membawa kepada kejayaan di dunia ini dan akhirat, membimbing setiap langkah Anda ke arah kebaikan. Ia adalah kod kehidupan yang lengkap, mengajar keadilan, kasih sayang, kekeluargaan, dan hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Setiap ayat penuh dengan hikmah, menanti untuk diterokai dan difahami. Tugas kita, membongkar harta ini, merenung dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian, menjadikan Al-Quran sebagai panduan utama. Ini adalah perjalanan seumur hidup, perjalanan menuju cahaya dan kebenaran. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, ia untuk dihayati, diamalkan, dan dikongsi bersama orang lain. Inilah mukjizat yang berterusan sepanjang zaman, sentiasa memberi cahaya dan petunjuk kepada sesiapa yang mencarinya. Di sebalik setiap karya agung, ada jiwa yang bersemangat. Maulana Abdul Mustafa Azami, pengarang keajaiban Al-Quran, mendedikasikan hidupnya untuk menghubungkan manusia dengan Al-Quran. Beliau melihat ramai yang menghormati Al-Quran tetapi tidak benar-benar memahami mesejnya. Misinya, untuk menghidupkan kisah-kisah Al-Quran, menunjukkan perkaitan dan hikmahnya untuk hari ini. Azami menulis bukan sebagai sarjana yang jauh, tetapi sebagai pencerita, menjadikan Al-Quran mudah diakses dan memberi inspirasi. Matlamatnya adalah transformasi, bukan hanya informasi untuk menyemarakkan cinta kepada Al-Quran dan menginspirasi perubahan sebenar. Dengan merenungkan perjuangan para nabi dan mukjizat Allah, beliau berharap pembaca akan menemui panduan untuk kehidupan mereka sendiri. Legasinya adalah jemputan terbuka, selami Al-Quran, dan temui khazanahnya. Kisah Nabi Musa dan tongkatnya adalah pelajaran yang kuat tentang iman, keberanian, dan kekuasaan Allah yang tiada tandingan. Ia mengajarkan kita tentang keajaiban yang terjadi ketika seseorang benar-benar bersandar kepada Allah dalam menghadapi ujian hidup. Tongkat Musa yang biasa, di tangan seorang nabi, menjadi tanda mukjizat atas perintah Allah, berubah menjadi ular besar di hadapan ahli sihir Firaun, menakjubkan semua yang melihatnya. Ilusi para ahli sihir terbongkar, dan mukjizat Musa tidak dapat dinafikan oleh siapapun, bahkan oleh musuh-musuhnya sendiri. Para ahli sihir, yang merupakan pakar dalam bidang mereka, segera mengenali kebenaran dan beriman kepada Allah, walaupun mereka diancam dengan hukuman berat oleh Firaun. Pelajaran penting di sini, kita mungkin merasa tidak berdaya melawan Firaun zaman kita, tetapi kekuatan sejati dan kemenangan datang hanya dari Allah. Usaha kita yang sederhana walaupun tampak kecil, apabila diletakkan di tangan Allah, boleh menjadi alat yang ampuh untuk kebaikan dan perubahan besar. Tongkat Musa mengingatkan kita, dengan pertolongan Allah, tiada yang mustahil untuk dicapai, walaupun kelihatan mustahil di mata manusia. Bahkan perbuatan terkecil yang dilakukan dengan penuh iman dan keikhlasan dapat mengalahkan gunung-ganung kepalsuan dan rintangan hidup. Percayalah kepada Allah, gunakan apa yang Anda ada, dan saksikanlah bagaimana Allah mendatangkan perkara luar biasa dalam hidup Anda.
Mukjizat Al-Quran bukan hanya sekadar cerita. Ia adalah pelan tindakan untuk keberanian, kepercayaan, dan perubahan diri. Kisah Musa adalah seruan untuk bertindak, berdirilah teguh, dan biarkan Allah mengubah yang biasa Anda menjadi sesuatu yang luar biasa. Kuasa itu bukan pada tongkat, tetapi pada yang memerintahkannya. Itulah mukjizat sebenar yang harus kita yakini dan hayati. Kadang-kadang, pelajaran yang paling mendalam datang dari kisah yang tidak dijangka, seperti batu yang berlari dan Nabi Musa. Kesopanan Musa membezakannya. Apabila kabar angin tersebar tentangnya, Allah menggunakan mukjizat untuk membersihkan namanya. Batu itu lari bersama pakaian Musa, mendedahkan kesuciannya kepada semua. Al-Quran memberi amaran, janganlah menyakiti orang yang soleh. Allah sendiri membela mereka. Pelajaran yang lebih mendalam, kesopanan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dalam dunia yang memperlekehkan kesopanan, contoh Musa mengingatkan kita untuk berpegang pada nilai-nilai kita. Kesopanan sangat disayangi Allah, dan Dia melindungi mereka yang mempertahankannya. Kisah Nabi Adam, selawat dan salam ke atas baginda, adalah cetak biru kemanusiaan. Ia adalah permulaan kisah kita semua. Kisah yang mengajar tentang asal-usul, kelemahan dan potensi manusia. Allah menciptakan Adam, memuliakannya dengan ilmu, dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya, kecuali iblis yang enggan karena kesombong dan rasa tinggi diri. Inilah permulaan kesombongan, dan amaran terhadap berfikir kita lebih unggul daripada makhluk lain. Ia mengingatkan kita bahwa keangkuhan adalah permulaan kejatuhan. Adam dan Hawa ditempatkan di surga, dikelilingi nikmat, dengan satu larangan yang jelas sebagai ujian ketaatan mereka. Namun syaitan menipu mereka, dan mereka tergelincir, tetapi respons mereka adalah kerendahan hati dan taubat yang tulus. Tidak seperti iblis, Adam mengakui kesalahannya dan memohon keampunan dengan penuh rendah diri. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Allah dengan rahmatnya mengampuni mereka. Kisah mereka adalah kisah kita semua jatuh, tetapi ujiannya adalah untuk bangkit kembali, memperbaiki diri, dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Pelajaran utama, kerendahan hati dan taubat membawa rahmat Allah, membuka pintu harapan dan pembaharuan. Kesombongan membawa kepada kejatuhan. Kerendahan hati membawa ke pengampunan dan kemuliaan di sisi Allah. Perjalanan Adam adalah peringatan abadi bahwa kesilapan adalah sebahagian daripada menjadi manusia. Dan setiap kesilapan adalah peluang untuk kembali. Yang penting adalah kembali kepada Allah dengan keikhlasan, membina hubungan yang lebih dekat dengannya setiap kali kita tersilap. Bab pertama kemanusiaan adalah seruan kepada kerendahan hati, pembelajaran, dan harapan yang tidak pernah padam. Inilah warisan kita yang sebenar. Di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Satu malam ibadah menyamai pahala seumur hidup. Pada malam ini, rahmat Allah turun, dan para malaikat memenuhi bumi dengan kedamaian. Tarikh tepatnya tersembunyi, mendorong kita untuk mencarinya di 10 malam terakhir. Pencarian ini adalah rahmat, mendorong kita untuk berusaha lebih keras dalam ibadah. Lailatul Qadar adalah peringatan masa kita berharga, dan setiap saat itu penting. Doa yang terbaik, Ya Allah, Engkau suka mengampuni, maka ampunilah aku. Malam ini adalah peluang untuk menetapkan semula, mencari keampunan, dan memulakan yang baru. Hargai masa Anda, terutamanya pada malam-malam yang diberkati ini. Lailatul Qadar adalah mukjizat rahmat. Jangan biarkannya berlalu begitu sahaja. Kisah Nabi Isa, Yesus, dipenuhi dengan mukjizat sejak kelahirannya. Dilahirkan kepada Maryam tanpa bapa, Isa berbicara dari buayan, membela ibunya, dan mengisytiharkan kenabiannya. Ketika dia dewasa, Allah memberikannya mukjizat menyembuhkan orang buta dan pesakit kusta, menghidupkan orang mati, semuanya dengan izin Allah. Mukjizat-mukjizat ini adalah tanda-tanda rahman kekuasaan Allah, bukan sekadar pameran kekuatan. Kisah Isa mencabar materialisme, dan mengingatkan kita bahwa mukjizat sejati datang dari Allah semata-mata. Kasih sayang dan penyembuhannya adalah contoh bagi kita. Jadilah sumber rahmat dalam komuniti Anda. Mukjizat membimbing, menyembuhkan, dan menginspirasi iman. Kehidupan Isa adalah bukti rahmat Allah dan kekuatan iman yang tulus. Marilah kita berusaha menjadi sumber rahmat dan petunjuk seperti beliau. Dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas menonjol, hanya 4 ayat namun menyamai sepertiga Al-Quran. Ia menjawab soalan utama, siapakah Tuhan?
Katakanlah Dia adalah Allah yang Maha Esa. Mutlak, unik, tidak terbahagi. Allah adalah As-Samad, tempat bergantung yang kekal, Maha Kaya, sementara semua ciptaan bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ayat-ayat ini menghancurkan semua idea palsu tentang Tuhan dan menyucikan iman kita. Membaca Al-Ikhlas memperbaharui kepercayaan kita dan melindungi kita dari kesesatan. Ia adalah inti mesej Al-Quran dalam bentuk yang sempurna dan ringkas. Dalam dunia kekeliruan, surah ini membawa kejelasan. Peganglah mesejnya. Ia adalah jantung Tauhid. Surah Al-Ikhlas suci, berkuasa, dan abadi. Kita telah melihat sebahagian kecil daripada mukjizat dan kisah Al-Quran. Tetapi mengetahui hanyalah langkah pertama. Cabaran sebenar adalah menghayati Al-Quran. Jangan biarkannya berhabuk. Biarkan ia membentuk kehidupan harian Anda. Dekatilah ia dengan kerendahan hati. Carilah pemahaman dan renungkan mesejnya. Luangkan masa setiap hari untuk membaca dan merenungkan maknanya. Biarkan ajarannya menjadi pribadi Anda. Kejujuran, keadilan, kasih sayang. Kongsilah keindahannya melalui tindakan Anda. Jadikan Al-Quran teman seumur hidup Anda. Panduan Anda menuju kejinulan Distorat. Keajaiban Al-Quran, kisah menakjubkan dari kitab suci. Gambar kulit buku keajaiban Al-Quran. Selamat datang ke dunia keajaiban rohani yang terkandung dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam yang penuh dengan hikmah dan panduan. Buku keajaiban Al-Quran bahagian 1 dan 2, karya Syekhul Hadis Allamah Maulana Abdul Mustafa Azami, membawa pembaca menyelami peristiwa-peristiwa ajaib yang disebut dalam Al-Quran. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Majlis Itarajim Dawat Islami dan diterbitkan oleh Maktabatul Madinah. Buku ini menghimpunkan 65 kisah menarik yang disokong dengan ayat Al-Quran, tafsir, dan hadis, lengkap dengan pengajaran moral untuk kehidupan seharian. Dalam entry blog ini, kita akan meneroka intipati buku ini, termasuk tujuan penulisannya, kandungan utama, dan bagaimana ia dapat menginspirasi kita untuk mendekati Al-Quran dengan penuh kekhusyukan. Mari kita mulakan perjalanan ini. Latar belakang dan tujuan penulisan. Buku ini bermula daripada hasrat ulama Ahli Sunnat pada tahun 1400 yang meminta Maulana Abdul Mustafa Azami menghasilkan terjemahan Al-Quran yang mudah difahami. Walaupun menghadapi cabaran kesihatan akibat serangan lumpuh, beliau menerima cadangan untuk menulis anotasi bagi ayat-ayat tertentu Al-Quran, mengikut pola. Dengan keazaman dan kebergantungan kepada Allah SWT, beliau memulakan penulisan, walaupun terpaksa menghentikannya buat sementara akibat lumpuh kali kedua. Pada tahun 1981, saya memulakan kerja ini dengan keimanan yang kuat dan kebergantungan kepada Allah SWT. Walaupun lumpuh melumpuhkan tangan dan kaki kiri saya, rahmat Allah membolehkan saya melengkapkan manuskrip ini. Maulana Abdul Mustafa Azami. Hasilnya, lahir sebagai koleksi kisah-kisah ajaib yang bertujuan untuk memupuk keimanan, memberikan panduan rohani, dan menyeru pembaca untuk menghayati Al-Quran. Buku ini diterbitkan pada Januari 2016, Rabi'us Sa'ani, Sikuplat Sedigi Koducuha, dan telah mendapat sambutan hangat di kalangan umat Islam. Kandungan utama buku. Buku ini terbahagi kepada dua bahagian, masing-masing merangkumi pelbagai kisah dan peristiwa ajaib yang disebut dalam Al-Quran. Berikut adalah sorotan beberapa kisah utama. Bahagian 1, keajaiban Nabi Musa dan lain-lain. Tongkat Nabi Musa. Tongkat suci Nabi Musa yang dikenali sebagai menjadi saksi kepada pelbagai mukjizat, seperti berubah menjadi ular, mengalirkan 12 mata air dari batu, dan membelah sungai Nil untuk menyelamatkan Bani Israel. Batu yang berlari. Batu persegi yang dibawa Nabi Musa berlari membawa pakaian beliau, membuktikan kesucian beliau daripada fitnah Bani Israel. Batu ini juga mengalirkan 12 mata air apabila dipukul dengan tongkat. Tangan bercahaya. Nabi Musa diberi mukjizat tangan yang bercahaya, yang bersinar seperti matahari apabila dikeluarkan dari bajunya. Man dan salwa, makanan syurga yang diturunkan Bani Israel di padang teh, tetapi dihentikan apabila mereka melanggar perintah untuk tidak menyimpannya. 12.000 Yahudi berubah menjadi monyet, hukuman ke atas penduduk Ilaha yang melanggar larangan memancing pada hari Sabtu. Bahagian 2, keajaiban lain dan hikmah Al-Quran. Penciptaan Nabi Adam. Kisah penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa, serta kejatuhan iblis akibat enggan sujud kepada Adam. Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana malaikat turun membawa rahmat dan memberi salam kepada umat Islam yang beribadat. Kuda-kuda mujahidin. Al-Quran memuji kuda-kuda pejuang Islam dalam surah Al-Adiyat,
menunjukkan kemuliaan mereka di sisi Allah SWT. Surah Al-Ikhlas, penjelasan tentang sifat-sifat Allah SWT yang Maha Esa, bebas daripada keturunan atau persamaan. Khazanah ilmu Al-Quran. Al-Quran digambarkan sebagai lautan ilmu yang tidak terbatas, dengan ulama terus menggali mutiara hikmah hingga hari kiamat. Setiap kisah disertakan dengan ayat Al-Quran dari terjemahan oleh Imam Ahmad Raza Khan, rujukan tafsir seperti Dan, serta hadis sahih. Pengajaran moral di akhir setiap kisah membantu pembaca mengaitkan peristiwa ini dengan kehidupan moden. Signifikasi dan impak. Buku bukan sekadar koleksi kisah, tetapi juga jemputan untuk mendekati Al-Quran dengan hati yang terbuka. Buku ini menekankan bahawa Al-Quran adalah sumber ilmu yang tidak terbatas, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ulama tidak akan pernah puas meneroka ilmu Al-Quran, dan keajaibannya tidak akan pernah habis. Bagi pembaca, buku ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam. Kisah-kisah ajaib membantu pembaca menghargai kekayaan Al-Quran dan mukjizat yang terkandung di dalamnya. Panduan rohani, pengajaran moral menggalakkan pembaca untuk memperbaiki diri dan mengamalkan sunnah. Seruan kepada amal. Dawat Islami menggesa pembaca untuk menyertai aktiviti seperti ijtima mingguan, kafilah madani, dan mengisi buku madaniin amat untuk pembaikan diri. Gambar ilustrasi kisah tongkat Nabi Musa, doa dan adab membaca Al-Quran. Buku ini juga menekankan adab membaca Al-Quran. Sebelum memulakan pembacaan, disyorkan untuk membaca doa berikut. Ya Allah, bukakanlah pintu ilmu dan hikmah untuk kami, dan rahmatilah kami. Wahai Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung. Doa ini diikuti dengan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, membantu pembaca mengingati apa yang dipelajari. Buku ini juga menggalakkan pembaca untuk membaca Al-Quran dengan penuh tumpuan dan menghormati kesuciannya. Tentang Dawat Islami. Buku ini diterbitkan oleh Dawat Islami, sebuah gerakan global yang diasaskan oleh Alamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas At-Tarkadiri untuk menyebarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dengan lebih daripada 93 cabang aktiviti, Dawat Islami mengendalikan pelbagai inisiatif, termasuk penerbitan buku, saluran Madani Channel, dan program seperti Kafilah Madani. Untuk maklumat lanjut, layari www.dawatislami.net atau hubungi melalui email overseas@dawatislami.net. Kesimpulan adalah sebuah karya yang membuka mata hati kepada keindahan dan keajaiban Al-Quran. Dengan gaya penulisan yang mudah difahami dan disokong oleh sumber-sumber autentik, buku ini sesuai untuk semua peringkat pembaca yang ingin mendalami ilmu agama. Marilah kita mengambil peluang untuk menghayati kisah-kisah ini, memperbaiki diri, dan menyebarkan cahaya Al-Quran kepada dunia. Adakah Anda telah membaca buku ini? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk menyertai aktiviti dakwah Islami dan teruskan usaha untuk menjadi Muslim yang soleh. Keajaiban Al-Quran bahagian 1. Kisah-kisah ajaib dari Kitab Suci. Gambar kulit buku Keajaiban Al-Quran. Bahagian 1. Al-Quran, Kitab Suci umat Islam, bukan sahaja panduan hidup tetapi khazanah keajaiban yang menceritakan kisah-kisah luar biasa para nabi dan umat terdahulu. Buku Keajaiban Al-Quran, bahagian 1, karya Syekhul Hadis Allamah Maulana Abdul Mustafa Azami, membawa pembaca menyelami 35 kisah ajaib yang terkandung dalam Al-Quran, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Majlis Itarajim Dawat Islami, dan diterbitkan oleh Maktabatul Madinah. Buku ini menghidupkan peristiwa-peristiwa mukjizat dengan penjelasan yang mendalam dan pengajaran moral yang relevan untuk kehidupan moden. Dalam entry blok ini, kita akan meneroka latar belakang penulisan buku ini, beberapa kisah utama dari bahagian 1, dan bagaimana ia dapat menginspirasi kita untuk mendekati Al-Quran dengan penuh kekhusyukan. Marilah kita mulakan. Latar belakang penulisan pada tahun 1400, kira-kira 1980, beberapa ulama Ahl Sunnat meminta Maulana Abdul Mustafa Azami menghasilkan terjemahan Al-Quran yang mudah difahami. Namun, akibat kesihatan yang merosot disebabkan serangan lumpuh, beliau memilih untuk menulis anotasi bagi ayat-ayat tertentu, mengikut pola. Walaupun menghadapi cabaran kesihatan yang serius, termasuk serangan lumpuh kedua pada 13 Disember 1981, yang melumpuhkan tangan dan kaki kirinya, beliau berjaya melengkapkan manuskrip ini dengan rahmat Allah SWT. Saya memulakan kerja ini dengan keimanan yang kuat dan kebergantungan kepada Allah SWT. Walaupun lumpuh melumpuhkan tangan dan kaki kiri saya, rahmat Allah membolehkan saya melengkapkan manuskrip ini dan menyampaikannya kepada pembaca. Maulana Abdul Mustafa Azami. Buku ini
yang diterbitkan pada Januari 2016, Rabi Sa'ani Tigbas adalah bukti ketabahan pengarang dan komitmennya untuk menyebarkan ilmu Al-Quran. Ia bertujuan untuk memupuk keimanan, memberikan panduan rohani, dan menggalakkan pembaca menghayati mukjizat-mukjizat Al-Quran. Kisah-kisah utama dalam bahagian 1. Bahagian 1 merangkumi 35 kisah ajaib yang dipilih daripada pelbagai surah Al-Quran. Setiap kisah disokong dengan ayat Al-Quran dari terjemahan oleh Imam Ahmad Razak Khan, rujukan tafsir seperti dan serta hadis sahih. Berikut adalah beberapa kisah utama. Sapa, tongkat Nabi Musa, Asa Musa. Tongkat suci Nabi Musa adalah warisan kenabian yang dibawa oleh Nabi Adam dari syurga, diperbuat daripada kayu pilu. Tongkat ini, setinggi 15 kaki dengan 2 cabang yang bercahaya pada malam hari, menjadi alat kepada pelbagai mukjizat, berubah menjadi ular. Dalam pertembungan dengan tukang-tukang sihir Firaun, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang menelan ular-ular sihir, membuktikan kebenaran kenabian beliau. Surah Taha ayat 60-70. Mengalirkan mata air apabila dipukul pada batu di padang Tieh. Tongkat ini mengalirkan 12 mata air untuk 12 suku Bani Israel. Membelah Sungai Nil. Tongkat ini membelah Sungai Nil menjadi 12 laluan, membolehkan Bani Israel melarikan diri daripada Firaun yang akhirnya tenggelam bersama tenteranya. Surah Asy-Syu'ara ayat 62-67. Ilustrasi tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. 1. Batu yang berlari. Batu persegi berukuran sapun 5 kaki per 5 kaki menjadi saksi kepada 2 mukjizat Nabi Musa. Berlari. Membawa pakaian. Batu ini berlari membawa pakaian Nabi Musa ketika beliau mandi, mendedahkan kesucian tubuhnya kepada Bani Israel, mematahkan fitnah bahawa beliau mempunyai kecacatan. Surah Al-Ahzab ayat 6-60. Mengalirkan mata air. Batu yang sama, apabila dipukul dengan tongkat Nabi Musa, mengalirkan 12 mata air di padang Ti, menyokong Bani Israel selama 40 tarah ayat 60. Kisah ini menjawab keraguan mereka yang menafikan mukjizat, menegaskan bahawa kuasa Allah SWT melebihi akal manusia. 1. Padang Ti adalah tempat hukuman Bani Israel yang enggan berjihad melawan kaum Amalekah di Baitul Muqaddas. Akibat ketidakpatuhan mereka, mereka tersesat selama 40 tahun di padang ini. Nabi Musa dengan kesabaran luar biasa memohon rahmat Allah SWT yang menurunkan makanan manis seperti madu dan burung puyuh panggang, serta mengalirkan 12 mata air dari batu untuk menyokong mereka. Surah Al-Maidah. Tangan bercahaya. Salah satu mukjizat Nabi Musa ialah tangannya yang bercahaya seperti matahari apabila dikeluarkan dari bajunya. Mukjizat ini, yang disebut dalam surah Taha ayat 22-2, digunakan untuk menunjukkan kebenaran kepada Firaun, menegaskan kekuasaan Allah SWT. Dikia, Men dan Salwa. Di padang Teh, Allah SWT menurunkan makanan manis seperti man burung puyuh panggang untuk Bani Israel. Namun, apabila sesetengah mereka melanggar perintah dengan menyimpan makanan, ia menjadi rosak, dan rahmat ini terhenti. Hadis menyebut bahawa kerosakan makanan bermula sejak peristiwa ini. Tafsir Ru'ul Bayan, Surah Al-Baqarah ayat 52. 4. 12.000 Yahudi berubah menjadi monyet. Penduduk kampung Elah yang melanggar larangan memancing pada hari Sabtu dihukum dengan berubah menjadi monyet. Kisah ini yang disebut dalam surah Al-Baqarah menjadi pengajaran tentang akibat melanggar perintah Allah SWT. Kisah-kisah lain, bahagian 1 juga merangkumi kisah seperti lembu paling mahal, perintah menyembelih lembu untuk menyelesaikan kes pembunuhan dalam kalangan Bani Israel, surah Al-Baqarah. Kebangkitan 20.000 orang mati. Mukjizat Nabi Hizkil yang menghidupkan semula ribuan orang mati. Tabut Isakina, peti kayu suci yang mengandungi peninggalan Nabi Musa dan Harun, surah Al-Baqarah. Mukjizat Nabi Isa, membuat burung daripada tanah liat, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, dan mengetahui apa yang dimakan dan disimpan oleh manusia. Kepentingan dan pengajaran. Buku ini bukan sekadar koleksi kisah, tetapi juga panduan rohani yang menyeru pembaca untuk menghayati mukjizat Al-Quran. Kisah-kisah ini menunjukkan kuasa Allah SWT dan kebenaran para nabi, menguatkan keimanan pembaca. Mengambil iktibar moral. Setiap kisah diakhiri dengan pengajaran seperti kesabaran Nabi Musa, kepatuhan kepada perintah Allah, dan akibat kedurhakaan. Mendekati Al-Quran dengan adab. Buku ini mengesyorkan doa sebelum membaca Al-Quran untuk memudahkan pemahaman. Ya Allah, bukakanlah pintu ilmu dan hikmah untuk kami, dan rahmatilah kami. Wahai Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung,
Peranan Dawat Islami diterbitkan oleh Dawat Islami, sebuah gerakan global untuk menyebarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Buku ini adalah sebahagian daripada usaha untuk mempromosikan ilmu agama. Dawat Islami, yang diasaskan oleh Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri, menggalakkan aktiviti seperti ijtima mingguan, kafilah madani dan pengisian buku madani inamat untuk pembaikan diri. Untuk maklumat lanjut, layari www.dawatislami.net atau hubungi overseas@dawatislami.net. Kesimpulan adalah karya yang membuka pintu kepada keindahan dan keajaiban Al-Quran. Dengan kisah-kisah yang memukau dan pengajaran yang mendalam, buku ini mengajak kita untuk menghayati Al-Quran dengan hati yang ikhlas. Marilah kita ambil peluang untuk mendalami ilmu ini, memperbaiki diri, dan menyebarkan cahaya Al-Quran kepada dunia. Adakah Anda terinspirasi oleh kisah-kisah ini? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen, serta juga aktiviti dakwah Islami untuk menjadi Muslim yang lebih soleh. Keajaiban Al-Quran bahagian 2, Hikmah dan Mukjizat Ilahi. Gambar kulit buku Keajaiban Al-Quran bahagian 2. Al-Quran adalah lautan ilmu yang tidak terbatas, penuh dengan keajaiban dan hikmah yang menggugah hati. Buku Keajaiban Al-Quran bahagian 2, karya Syekhul Hadis Allamah Maulana Abdul Mustafa Azami, meneruskan perjalanan rohani yang dimulakan dalam bahagian 1, membawa pembaca menyelami 30 kisah ajaib dan peristiwa penting yang terkandung dalam Al-Quran. Diterjemahkan oleh Majlis Tarajim Dawat Islami dan diterbitkan oleh Maktabatul Madinah. Buku ini menawarkan penjelasan mendalam yang disokong oleh ayat Al-Quran, tafsir dan hadis, bersama pengajaran moral yang relevan untuk kehidupan seharian. Dalam entry blog ini, kita akan meneroka intipati bahagian 2, menyoroti kisah-kisah utama, latar belakang penulisan, dan bagaimana buku ini dapat menginspirasi kita untuk menghayati Al-Quran dengan lebih mendalam. Marilah kita mulakan. Latar belakang penulisan buku lahir daripada cadangan ulama Ahl Sunnat pada tahun 1400, kira-kira 1980, yang meminta Maulana Abdul Mustafa Azami menghasilkan terjemahan Al-Quran yang mudah difahami. Namun, akibat cabaran kesihatan akibat serangan lumpuh, beliau memilih untuk menulis anotasi bagi ayat-ayat tertentu, menghasilkan koleksi kisah-kisah ajaib yang kini terbahagi kepada 2 bahagian. Walaupun lumpuh kedua pada 11 Disember 1981 melumpuhkan tangan dan kaki kirinya, beliau melengkapkan karya ini dengan keazaman dan rahmat Allah SWT. Dengan kebergantungan kepada Allah SWT, saya menyelesaikan manuskrip ini walaupun menghadapi ujian kesihatan yang berat. Semoga karya ini menjadi manfaat kepada umat Islam. Maulana Abdul Mustafa Azami, diterbitkan pada Januari 2019, Rabi Usani Platsbik Digul Juthe. Bahagian 2 bertujuan untuk memupuk keimanan, memperkayakan pemahaman tentang Al-Quran, dan menyeru pembaca untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Kisah-kisah utama dalam bahagian 2. Bahagian 2 merangkumi 30 kisah dan peristiwa ajaib yang menyerlahkan kebesaran Allah SWT dan hikmah Al-Quran. Setiap kisah disokong dengan ayat Al-Quran dari terjemahan oleh Imam Ahmad Razakan, rujukan tafsir seperti dan, serta hadis sahih. Berikut adalah sorotan beberapa kisah utama. Penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kisah penciptaan Nabi Adam, manusia pertama, adalah salah satu mukjizat terbesar Allah SWT. Dijadikan daripada tanah liat, Nabi Adam diberi roh oleh Allah, dan para malaikat diperintah untuk sujud kepadanya sebagai tanda penghormatan. Iblis, yang enggan sujud kerana kesombongannya, dilaknat dan diusir dari syurga. Siti Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Nabi Adam, dan mereka tinggal di syurga sehingga tergoda oleh iblis untuk memakan buah larangan menyebabkan mereka diturunkan ke bumi. Surah Al-Baqarah, ayat 30-39. Kisah ini mengajar tentang taubat, ketaatan, dan bahaya kesombongan. Ilustrasi penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, adalah malam penuh rahmat, di mana Al-Quran mula diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril dan malaikat lain turun ke bumi, membawa rahmat dan memberi salam kepada umat Islam yang beribadat. Hadis menyebut bahawa ibadat pada malam ini, terutama pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, membawa pahala yang luar biasa. Kisah ini menggalakkan pembaca untuk mencari Lailatul Qadar dengan solat, zikir, dan doa. 2. Kuda-kuda Mujahidin. Surah Al-Adiyat memuji kuda-kuda pejuang Islam yang berlari pantas ke medan jihad, menendang debu, dan menyerang musuh pada waktu subuh. Kuda-kuda ini
yang dilatih untuk taat kepada tuannya dianggap mulia di sisi Allah SWT. Kisah ini menekankan pentingnya pengorbanan dan keberanian dalam memperjuangkan agama, serta mengingatkan bahawa setiap makhluk yang berbakti kepada Islam mendapat tempat istimewa. Surah Al-Adiyat ayat 11. Surah Al-Ikhlas. Sifat-sifat Allah SWT. Surah Al-Ikhlas yang terdiri daripada 4 ayat adalah penjelasan ringkas tetapi mendalam tentang Tauhid. Ia menegaskan bahawa Allah SWT Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Hadis menyebut bahawa membaca surah ini sebanyak 3 kali menyamai membaca 1/3 Al-Quran. Kisah ini mengajar pembaca untuk memahami sifat-sifat Allah dan mengukuhkan akidah mereka. 4. Khazanah ilmu Al-Quran. Al-Quran digambarkan sebagai lautan ilmu yang tidak terbatas. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ulama tidak akan pernah puas meneroka ilmu Al-Quran, dan keajaibannya tidak akan pernah habis. Bahagian ini meneroka bagaimana ulama dari pelbagai zaman terus menggali mutiara hikmah daripada Al-Quran, membuktikan bahawa kitab suci ini relevan untuk semua masa. Kisah ini menggalakkan pembaca untuk terus belajar dan menyeberhitungan Al-Quran. Kisah-kisah lain, bahagian 2 juga merangkumi kisah seperti keajaiban Gua Asy'abekah, kisah 7 pemuda yang tidur selama ratusan tahun dalam gua untuk melarikan diri dari kezaliman raja, surah Al-Kahf. Mukjizat Nabi Sulaiman, kuasa Nabi Sulaiman ke atas jin, angin dan binatang, serta kerajaannya yang megah. Kisah Raja Namrud, Nabi Ibrahim menentang Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan, dan keajaiban Allah menyelamatkan beliau daripada api, surah Al-Anbiya. Keajaiban Sungai Furat. Sungai Furat yang disebut dalam Al-Quran, yang menyaksikan pelbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Kepentingan dan pengajaran menawarkan lebih daripada sekadar cerita. Ia adalah jemputan untuk menghayati hikmah Al-Quran. Buku ini mengajar kita mengukuhkan keimanan. Kisah-kisah seperti penciptaan Nabi Adam dan Lailatul Qadar menegaskan kebesaran Allah SWT dan mengukuhkan kepercayaan kepadanya. Mengamalkan ajaran Islam. Pengajaran moral menggalakkan takwa, kesabaran, dan pengorbanan, seperti yang ditunjukkan oleh kuda kisah Mujahid dan Nabi Ibrahim. Membaca Al-Quran dengan adab. Buku ini mengesyorkan doa sebelum membaca Al-Quran untuk mempermudah pemahaman. Ya Allah, bukakanlah pintu ilmu dan hikmah untuk kami, dan rahmatilah kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung. Peranan Dawati Islami diterbitkan oleh Dawati Islami, sebuah gerakan global yang diasaskan oleh Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas At-Tarqadiri. Buku ini adalah sebahagian daripada misi untuk menyebarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dengan lebih 93 cabang aktiviti yang Dawati Islami mengendalikan penerbitan, saluran Madani Channel, dan program seperti Ijtima Mingguan dan Kafilah Madani. Untuk maklumat lanjut, layari www.dawatiislami.net atau hubungi overseas@dawatiislami.net. Kesimpulan adalah karya yang mempersembahkan keindahan Al-Quran melalui kisah-kisah yang memukau dan hikmah yang mendalam. Dengan gaya yang mudah dipahami dan sumber-sumber autentik, buku ini mengajak kita untuk mendalami ilmu Al-Quran, memperbaiki diri, dan menyebarkan cahaya Islam. Marilah kita mengambil inspirasi daripada kisah-kisah ini untuk menjadi Muslim yang soleh dan berkontribusi kepada ummah. Adakah Anda terinspirasi oleh kisah-kisah ini? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen. Sertai aktiviti dakwah Islami untuk memperdalami kerohanian Anda.